Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita untuk satu lagi topik dalam reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4. Okey, untuk hari ini cikgu akan berkongsi dengan kamu 3 lagi topik dalam unit ini, iaitu kita akan tengok perbezaan teknologi peralatan secara konvensional dan moden. Yang kedua, kita akan tengok macam mana kita nak menjana idea untuk menghasilkan produk. Dan yang ketiga, macam mana kita nak bentuk ataupun kita nak buat satu lakaran reka bentuk produk bermaklumat. Okey, seperti biasa, sama dengan cikgu Pendi, kita akan mengupas sedikit untuk topik ini. Okey, yang pertama, okey, kita tengok ataupun kita perhati apakah perbezaan teknologi peralatan secara konvensional dan moden. Okey, terdapat beberapa perbezaan yang boleh kita lihat. Okey, jadi kita teruskan. Okey, kita tengok apakah perbezaannya. Okey, sini cikgu dah senaraikan. Okey, yang pertama, untuk teknologi konvensional, okey, dari segi harga, harga dia lebih murah, mudah didapati berbanding dengan teknologi secara moden. Dia telah ditambah baik, di upgrade, dan harga dia lebih mahal berbanding dengan konvensional. Okey, yang kedua, mudah diperolehi untuk konvensional. Okey, mudah. Untuk dia, seperti yang cikgu bagi contoh sebelum ni, pemutar skru mudah untuk kita dapati. Tapi untuk teknologi moden, kalau pemutar skru, dia dah yang jenis yang pakai elektrik atau pakai bateri tu, dia tukar sikit tu boleh. Tapi kebanyakan kedai sekarang pun dah ada yang jual kan. Okey, kemudian teknologi konvensional sukar digunakan. Okey, macam mana sukar digunakan? Okey, kalau kita tengok macam jarum jahit tangan. Okey, mana dia untuk kita nak menjahit tu, dia lebih sukar lah. Nak cucuk masukkan benang dalam lubang jarum. Okey, dan nak menjahit pun mungkin susah lah sikit kan, kalau kita ni tak berapa nak pandai. Okey, tetapi beza untuk teknologi secara moden. Untuk jarum jahitan kita dah tambah baik jadi mesin jahit, mudah digunakan dan berbagai fungsi. Okey, kalau kamu perhati, kalau kamu pernah tengok, untuk mesin jahitan yang mini tu, dia ada lebih kurang, ada yang 12 mata jahitan dan ada yang dah mencapai sehingga 15 mata jahitan. Ada jahitan lurus, jahitan bengkok dan banyak lagi lah. Okey, yang keempat, konvensional lambat menghasilkan produk. Macam tadilah cikgu tunjukkan. Jadi kalau kita menggunakan teknologi konvensional nak jahit baju, kalau pakai jahit jarum jahit tangan, masa tu jadi panjang, lama nak boleh siap. Okey, berbeza dengan teknologi moden dengan mesin jahit. Dengan mesin jahitan, seorang tukang jahit dia dapat menghasilkan beberapa helai baju satu hari. Mungkin sampai 5 helai satu hari. Maksimum kan, mungkin lebih lah, banding dengan kalau jahit tangan, lambat nak boleh siap. Okey, dan yang kelima, hasil kurang berkualiti kalau konvensional. Berbeza dengan moden, hasil dia lebih berkualiti, lebih emas.
Okey. Kemudian kita nak tengok beza dia. Okey, ni yang cikgu terangkan tadi. Okey, kita tengok. Okey, contoh yang pertama di sini ialah berus gigi. Okey, berus gigi. Nampak? Okey, kalau konvensional berus gigi, macam tu. Untuk yang teknologi moden, berus gigi digerakkan menggunakan bateri dan motor saja. Mana dia? Tekan letak ubah gigi di berus gigi tu, tekan switch, letak jadi gigi. Nanti dia berus gigi. Kan? Okey. Yang kedua. Yang kedua ialah alat menyimpan data. Okey, kalau dulu penyimpanan data dalam file. Ni teknologi konvensional. Okey, dengan teknologi moden yang ada dah ditambah baik. Okey, pada zaman 90-an dululah, dia gunakan floppy A. Floppy A boleh simpan. Kemudian ditambah baik dah jadi CD-ROM, cakera diode, CD-ROM tu. Kemudian dah ditambah baik lagi adanya pen drive, pen drive ataupun pemacu kilat. Dan yang terkini sekarang dia ada cloud, store awanan, storan awanan. Jadi boleh simpan di cloud, mana dia di awan saja. Dia tak ada. Okey, tu untuk penyimpanan. Okey, kita tengok seterusnya. Yang ketiga ialah segi kamera. Okey, kalau dulu kamera dia gunakan film. Mungkin ayah, mak, datuk, nenek kita dulu, dan zaman cikgu pun sempat lagi gunakan kamera yang menggunakan filem. Lepas dia ambil gambar semua, pergi cuci, bawa ke kedai, cuci. Okey, untuk yang moden, dia tak gunakan filem lagi. Dia gunakan memori sendiri. Boleh cucuk masuk dalam laptop, boleh cucuk masuk dalam komputer, boleh terus print. Dan sekarang yang moden lagi, kamera ni dah ada di telefon. Lagi moden, lagi canggih kan. Okey, seterusnya ialah dari segi penyapu. Okey, teknologi konvensional untuk penyapu ni, penyapu biasalah yang ada di dapur di rumah kita kan. Kita gunakan tenaga manusia. Dan teknologi moden yang telah ditambah baik untuk penyapu ni, dia gunakan robot penyapu. Jadi robot ni akan mengesan dan membersihkan habuk secara automatik. Dan dia menggunakan bateri. Habis bateri, diamlah dia. Tapi habis satu rumah dia jelajah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok dari segi periuk. Okey, kalau teknologi konvensional, teknologi lama, periuk kita masuk atas gas lah kan. Hidupkan api, masak, menggegak nasi. Kalau galik sikit, khusyuk sikit tengok drama bahasa Melayu tu, tengok drama pukul 7 kan, khusyuk duk galik, hangit dan nasi, kan. Okey, untuk teknologi yang moden, masak nasi dah gunakan elektrik. Dan yang lebih moden lagi sekarang dah ada periuk tekanan, pressure cooker. Masak letak dalam tu. Nak masak ayam, nak masak daging 5 minit ke bu? Letak, dia tekanan. Masak daging 5 minit, 15 minit dah empuk dah. Dah masak lagi. Okey, seterusnya kita tengok
Topik yang kedua tadi ialah beberapa contoh untuk teknologi konvensional dengan teknologi moden. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada topik yang kedua, iaitu menjana idea untuk menghasilkan produk. Okey, sekarang kita dah masuk kepada penghasilan produk. Jadi sebelum kita hasilkan produk, kita kena ada dulu idea. Okey, macam mana idea ini timbul? Okey, idea ini timbul berdasarkan situasi. Idea ini timbul berdasarkan situasi atau berdasarkan kepada masalah yang timbul. Okey, contoh situasi itu. Okey, adik Zadali akan menyambut ulang tahun kelahiran pada hari Jumaat. Jadi Zadali bercadang nak buat hadiah sendiri untuk beri kepada adiknya. Jadi apakah hadiah yang sesuai? Okey, ini ialah contoh situasi. Jadi dia nak buat satu hadiah. Okey. Jadi daripada situasi itu maka timbullah beberapa idea. Okey. Jadi hadiah tu macam mana? Apa kegunaan dia? Apa fungsi dia? Okey. Yang kedua, produk yang nak dihasilkan. Yang pertama tadi, produk yang kita nak buat tu, benda yang kita nak buat tu apa kegunaan dia? Yang kedua, kita nak buat apa pula? Kan? Okey, yang ketiga, bahan apa yang kita nak guna, kan? Kemudian tema dia. Biasanya tema diberi oleh guru. Ini kalau kita buat di sekolah lah. Okey, kalau hadiah tadi, apakah tema yang sesuai, kan? Kemudian macam mana reka bentuk dia? Seterusnya, kos bahan, kos dan alatan, kos bahan dan alatan yang nak digunakan. Berapa ringgit nak boleh siapkan satu produk. Kemudian alatan yang kita nak gunakan tadi, kos alatan. Kemudian alatan dan teknologi yang kita nak gunakan. Dan yang ke-8 ialah langkah-langkah kerja. Ni penting, langkah kerja. Kita nak mula daripada mana, kita nak buat apa, kan? Supaya penghasilan projek kita tadi, penghasilan projek kita nanti tidak terbengkalai, tidak tersekat. Okey. Kemudian daripada idea yang kita nak, yang kita fikir-fikir tadi, yang kita duduk bayang-bayang, maka di sini terdapat dua cadangan. Okey, yang pertama ialah nak hasilkan rantai kunci. Jadi nak hasilkan rantai kunci, bahan yang nak guna ialah dan itulah kain, pena, benang, rod perekat panas. Rod perekat panas ni ialah yang rod putih tu, ribbon, cincin, dan alatan dan teknologi yang nak digunakan ialah mesin jahit mini, iaitu mesin jahit stapler, pistol perekat panas. Pistol perekat panas ni ialah hot glue tu, yang gam macam pistol, dan kegunaannya untuk hari jadi. Itu ialah cadangan yang pertama. Okey, kita tengok cadangan yang kedua. Okey, cadangan yang kedua ialah nak hasilkan permainan. Jadi bila nak buat permainan, maka bahan yang nak digunakan ialah pen 3D. Pen 3D. Kemudian filamen dia tu, dawat dia tu, yang macam wayar tu, pembaris, pistol pelekat, plastisin. Ini ialah contoh dua cadangan untuk membentuk ataupun mencipta produk untuk hari jadi.
Okey. Kemudian dah dapat idea, maka kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ialah proses lakaran reka bentuk. Okey. Untuk lakaran ni, yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu ingat, setiap orang mesti menghasilkan 2 lakaran. Setiap orang 2 lakaran, dan daripada 2 lakaran individu tu kita kumpul semua dalam kumpulan, kemudian kita hasilkan 1 lakaran yang telah ditambah. Okey. Jadi cadangan yang pertama tadi ialah rantai kunci, kan? Cadangan yang pertama tadi ialah rantai kunci dengan tema dia flora. Okey. Jadi maka terhasillah contoh lakaran lakaran kunci 1. Tengok. Dia lakaran ialah kita lukis tanpa menggunakan pembaris. Itu dipanggil lakaran. Cikgu dah beritahu kan sebelum ni. Jadi itu ialah contoh lakaran yang pertama, rantai kunci. Yang kedua, lakaran rantai kunci juga bentuk macam tu. Jadi kamu tengok kat situ kan. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh lakaran yang ketiga, macam ni. Inilah contoh lakaran yang ketiga. Okey, itu ialah untuk rantai kunci. Okey, kemudian kita nak tengok pula cadangan produk yang kedua tadi, iaitu permainan. Jadi permainan kalau nak bagi ke adik, tema yang paling sesuai ialah tema kartun. Jadi maka lakaran permainan yang pertama ialah 3D Minion. 3D Minion maknanya kita nak menghasilkan minion dalam bentuk 3 dimensi. Jadi macam inilah lakaran lebih kurang. Okey, minion. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah 3D Doraemon. Doraemon dalam bentuk 3D. Dan yang ketiga ialah lakaran SpongeBob. Ni semua kartun. Minion, Doraemon dan Minion dan SpongeBob. Okey, itu ialah contoh beberapa lakaran. Jadi kamu boleh perhati, tengok kepada lakaran, contoh lakaran yang cikgu bagi. Sebab nanti kamu perlu membuat lakaran. Okey. Itu saja untuk perkongsian cikgu untuk minggu ni. Semoga kita berjumpa lagi untuk topik seterusnya untuk tajuk ni. Okey, semoga kita jumpa lagi. Majulah, majulah ilmu kita, majulah. Dan jangan lupa macam biasa. Okey, kalau kamu rasa info maklumat yang cikgu beri ini berguna, jangan lupa subscribe lah channel cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.